الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan lagi untuk terakhirlah sebelum kita menyambut bulan Ramadan, beribadah di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tak ada apa-apa, malam esok kita mula dah malam pertama Ramadan. Dan yang terakhir ni saya ambil kesempatan lah, kita pun dah habis kitab Ayyuhal Walad, dan malam ni saya bermain kitab Hidayatus Salikin, Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama besar di Nusantara satu ketika dahulu, salah seorang yang syahid menentang tentera Siam waktu itu. Kalau kita tengok sejarah almarhum syahid Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sangat hebat perjuangan dia, bukan hanya di dalam bidang ilmu tetapi juga berjuang untuk mempertahankan agama Islam daripada musuh yang nak menentang Islam itu sendiri. Baik, saya ambil kesempatan sebelum tiba bulan Ramadan, mungkin tuan-tuan hari ini kita dah dengar dan ada masjid tu dekat Ramadan ni semua kali penceramah, pengkuliah kepada Ramadan. Dan untuk apa? Untuk kita menyemarakkan semangat, motivasi, merangsang diri kita semualah, termasuk saya. Sebab ada orang yang dia tak pernah sedar kita nak masuk bulan Ramadan, dia duk rasa macam biasa. Padahal kalau kita ada duk amalkan doa tu, Allahumma barik, ya Allah berkati kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ada orang dia sampai dekat sikit, sedetik, akhirnya dia tak sempat bersama dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang dirindui oleh para salihin, para awliya salihin, para ulama, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan Ramadan. Kalau mereka banyak kita cerita, kalau boleh mau Ramadan ini sepanjang tahun kalau boleh Ramadan pun tak apa. Pasal nikmat seronoknya kita dalam bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan lain, dia ada keistimewaan yang banyak yang Allah Ta'ala taruh di dalam bulan Ramadan. Jadi malam ni kita baca sikitlah tentang puasa. Jadi ada 3 golongan bila tiba bulan Ramadan. Kalau kita perhati tengok tuan-tuan, dia sangat menantikan bulan Ramadan, sangat seronok dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dia bila mai Ramadan dia tak pernah seronok. Dia rasa beban, dia rasa payah, dia rasa berat. Pasal dia kena puasa, dia nak kena macam-macam, dia kena tahan nafsu. Kan, kena tahan nafsu makan, kena tahan nafsu jimat dan sebagainya. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Jadi kalau boleh kita tak mau kita masuk dalam golongan yang kedua ni. Bila mai Ramadannya dia gelisah. Bila mai Ramadan nak mai dia rasa aduh, nak kena bangkit pula, nak kena bangun, nak kena sok, nak kena macam-macam. Nak kena macam-macam. Itu kena tak mau bagi dah dalam diri kita tuan-tuan. Paksa, jangan bagi dah. Nak mai
dia tertepih buang. Yang ketiga, jenis orang dia seronok pun tak seronok tak pun dia macam-macam biasa. Aku lagu tu Ramadan ke tak Ramadan duk lagu tu lah dia. Pun kalau boleh kita tak mau juga yang macam tu. Jadi kita dah pasang angan-angan, kita dah pasang keazaman, kita dah pasang niat kita nak bertemu Ramadan ni, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan. Jangan kita duk rasa lemah awal-awal. Bila masuk Ramadan dah tentu kita akan rasa lemah. Tapi bila kita niat awal-awal, kita azam awal-awal nak buat yang habis baik dalam bulan Ramadan, insya-Allah Taala akan beri kepada kita kekuatan, taufik, hidayah dia pada kita semua. Nak habis 20 rakaat kalau bukan Ramadan, luar dari Ramadan payah. Tapi dalam bulan Ramadan kadang-kadang tak sedar, rupanya dah habis dah Ramadan. Kan? Baik, saya tu mukadimah lah kita panggil lebih kurangnya. Jadi kalau nak lajak lagi mukadimah boleh sampai habis terus sampai ke Isyak. Jadi kita nak baca, nak ambil berkat daripada kalangan kitab karangan para ulama, nak ambil berkat kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimani pada malam ini insya-Allah. Jadi bulan selepas daripada raya kita fikir balik apa kitab pula yang akan kita baca, ganti kitab Ayyuhal Walad. Baik, kita dia dalam kitab dia kalau ikut Sayyid Salikin ada 4 jilid. Jadi bab puasa ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama, bab yang kelima, pada menyatakan rahsia puasa. Pada menyatakan rahsia puasa. Baik, bab kelima pada menyatakan rahsia puasa. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu wa bi'ulumihi fid daraini, dan ilmu yang kita mengaji ini, kitab ini, para pengarangnya, ilmu yang ada pada kita bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Pada menyatakan rahsia puasa. Puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, dan iaitu seperempat iman dan senisfu ataupun separuh sabar. Separuh sabar, mana di antara tarbiyah dalam bulan Ramadan ni mentarbiyah kita supaya kita sabar, dan sabar itu senisfu iman. Yang sabar itu adalah setengah daripada iman. Mana kalau siapa yang tak ada sabar, kurang iman ataupun tak sempurna iman dia. Dan termaklum pahala sabar itu tiada boleh dikira akan banyaknya itu, seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu tidak dapat dikira-kirakan banyaknya. Mana banyak pahala sabar ni, banyak pahala sabar. Apa pun perlu kesabaran, kan? Wabashiris sabirin, Al-Quran sebut, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi apa kabar gembira kepada orang sabar tu? Iaitu syurga. Sabar itu bertambah nilainya tinggi di hadapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila sabar itu dalam rangka kita melakukan perintah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia nilai itu sabar itu tinggi. Kalau tidak, tak ada apa-apa. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhif illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis muttafaqun alaih. Tiap-tiap kebaikan itu dibalas dengan 10 seumpamanya, sehingga dia boleh meningkat banyak naiknya kebaikan. Yang 10 tadi, yang 1 tadi jadi 10, boleh meningkat dengan banyaknya sehingga 700 kali ganda. Melainkan puasa, secara umum kebaikan ini dia boleh naik sampai 700 kali ganda. Kebaikan yang kita buat, pahalanya, gandaan dia boleh sampai ke 700.
Tetapi as-siyam ataupun puasa dia special. Sebab tak ada sampai dia tidak ada, orang panggil tidak ada batasan pahala tu sampai 700. Dia mungkin 800, dia mungkin 900, dia mungkin 1000. Wa ana ajzi bih, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau ayat Quran disebut tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja Allah taala akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, tak ada, tanpa ada kira-kira. Maknanya bighairi hisab, tak terhitung lah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Hadis muttafaqun alaih, sahih. Demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudratnya, Nabi sebut, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada bauan kasturi. Maknanya Allah taala suka, Allah taala redha kepada orang yang berpuasa. Yalah, puasa, bila kita puasa kita tak makan, bila kita tak makan sudah tentu ia akan mengeluarkan bau yang mungkin kurang sedap, tak apa nak elok. Jadi tak apa nak sedap bau dari sisi manusia, tapi di sisi Allah Taala suka. Pasal apa? Sebab dia tak makan disebabkan kerana dia berpuasa. Dia berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Ni kita nak puasa dalam keadaan kita, kalau nak boleh berjalan kita tutup dengan mask ni, wallahu alam. Jangan ada yang pengsan lah, tu lah. Kita nak pakai mask ni kan, iyalah napas tu pi ke mana? Kita napas masuk balik lah, kita yang bau balik kan. Jadi makruh kalau selepas tergelincir matahari kita gosok gigi. Makruh. Tapi kalau kata kita pun memang sendiri tak boleh tahan nak pergi mana-mana mudarat, boleh lah kan, makruh. Jaga. Jadi kena jagalah kebersihan mulut kita, gigi. Kalau kata ikut doktor gigi 6 bulan sekali tuan-tuan kena pergi check gigi kita ni. Baik, cukup. Kita lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-saimun wa huwa maw'udun bi liqa'i Allah fi jazaa'i shaumih, muttafaqun alaih. Artinya adalah bagi syurga itu pintu dinamakan baginya ar-rayyan. Jadi syurga ada satu pintu namanya ar-rayyan, padahal tidak masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa ya. Jadi pintu ni khas untuk orang yang puasa, untuk orang yang rajin puasa, yang melaksanakan puasa, ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya, dengan sekualiti mungkin. Jadi kualiti orang puasa ni tak sama. Sebab tu dalam kitab ni dia lebih kepada adab-adab. Macam mana kita nak tinggikan kualiti kita, kualiti puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal dan iaitu dijanjikan dengan mendapati Allah Subhanahu wa taala akan balas puasanya itu. Maknanya khusus, khas, special bagi orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Yang ini wallahu alam, kita kata satu mungkin dia jaga puasa dia dengan baik, puasa Ramadan. Yang kedua, kemungkinan dia sentiasa melakukan puasa sunat. Ada banyak puasa-puasa sunat. Nanti akan dicerita pula puasa sunat yang disunatkan untuk kita puasa pada hari tersebut. Yang ni bukan semua orang boleh buat.
orang yang tertentu sahaja nak puasa ni. Kan ada tak tuan-tuan yang memang duk puasa Isnin, Khamis ataupun 13, 14, 15 setiap bulan Islam mesti dia puasa. Oh, payah kita nak jumpa. Payah kita nak jumpa. Tapi itu adalah amalan yang bagus, amalan yang baik untuk kita laksanakan. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu li awwali lailatin min syahri ramadan wa la tughlaq illa akhir lailatin minhu wa laysa min 'abdin aw amatin shalla fi lailatin minhu illa kataba Allahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa 700 hasanah wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutin yaqutatin hamra wa lahu 70,000 babin likulli babin minha misra'ani min dhahab muwassah min yaqutatin hamra. Bahwasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga itu dibuka di langit antara langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dia ada pintu-pintu nak masuk. Kan kalau kita baca ataupun kita dengar ceramah Isra Mi'raj, Nabi nak naik, setiap langit ada Nabi duduk situ, ada malaikat yang menjaga pintu langit. Yang satu, ada 2, 3 sampai ke 7, sampailah Sidratul Muntaha tu dia ada pintu. Dan segala pintu syurga itu dibuka. Pintu syurga, secara umumnya pintu syurga ni ada 8. Kira tengoklah, Ma'wa, Firdaus, Na'im dan 7 lah. Yang tu pun kena tahu lah kata nak masuk syurga, tapi tak tahu pintu syurga banyak mana, tak tahu nama apa, silap masuk pintu, game. Tengok api menyala. Kita orang Muslim, orang yang beriman, kan, nak masuk syurga, nak tahu tak syurga nama apa, berapa pintu, tak tahu. Macam tak berapa nak sungguh masuk syurga pun kita katakan. Baik, bagi permulaan malam daripada dibuka pintu langit, pintu syurga dibuka pada permulaan malam daripada bulan Ramadan dan tiada ditutup melainkan. Ini ada hadis yang lain, ada tak hadis tu? Apabila datang Ramadan, tak sebut sini, futihat, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Itu ada hadis lain. Di sini pun disebut dan tiada ditutup melainkan pada akhir malam daripadanya Ramadan, padahal tiada daripada hamba Allah Ta'ala laki-laki atau perempuan yang sembahyang di dalam malam daripadanya itu pada malam, tiap malam pada bulan Ramadan, melainkan disuratkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu akan 1000. Tu dia, setiap kali kita sujud pada bulan Ramadan, khasnya pada malam bulan Ramadan, tiap-tiap sujud itu 1000 dan 700, 1700 alfan wa 700 hasanah. Dia 1700 kebajikan, masya-Allah. Dan memperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah di dalam syurga daripada manikam, batu pula, yakut, dalam syurga yang manikam yang merah, dan baginya 70,000 pintu. Allah Ta'ala bina rumah di dalam syurga. Syurga itu pula daripada manikam yang merah, yakut, batu yakut, dan baginya 70,000, bagi dia 7,000 pintu. Bagi tiap-tiap satu pintu daripadanya itu 2 daun pintu daripada emas. Boleh bayar tak tuan ni? 7,000 pintu, tiap-tiap satu pintu tu dia ada 2 daun emas. Daun kita, rumah kita kayu ya, daun pintu dah. Yang dipermata daripada manikam yang merah. Ada pula di bubuh tentu dia ada
dia ada pula di situ emas dan permata tentu daripada manikam yang merah. Ini bagi orang yang nak habaq istimewanya pada malam pada bulan Ramadan. Fa idza shama awwal yawmin min shuhuri Ramadan ghafara Allah lahu kull dhanbin ila akhir yawmin min Ramadan wa kaffaratun ila mithlihi wa kana lahu بكل يوم يصومه قصر في الجنة له 1000 باب من ذهب واستغفر له 70,000 ملك من غدوة إلى أن تتوارى بالحجاب وكان له بكل سجدة سجدها من ليل أو نهار شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ثم لا يقطعها. Dan apabila puasa seorang pada permulaan hari daripada bulan Ramadan itu nescaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan. Ini hadis lain yang kita dengar selalu, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan baginya dosa-dosanya. Lagi ada man qama ramadana, hadis lain dia tukar sikit, man qama sama siapa yang mendirikan Ramadannya, dia melaksanakan solat dan sebagainya, begitu juga akan diampunkan dosa-dosanya. Baik. Dan adalah ia menghapuskan bagi segala dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpamanya. Jadi Ramadan, Ramadan tu dia adalah satu, kita kata, penghapusan dosa bagi orang yang benar-benar menjaga berpuasa, mendirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Seumpamanya, dan adalah baginya dengan tiap-tiap hari yang dipuasakannya itu, tiap-tiap hari puasa, satu mahligai dalam syurga, baginya 1000 pintu daripada emas, dan memintakan ampun baginya kepada Allah Ta'ala oleh 70,000 malaikat daripada pagi-pagi hingga masuk matahari, maknanya habis puasa sampai maghrib. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu sujud yang disujudkannya di dalam sembahyangnya di dalam malam atau di dalam siang pada bulan Ramadan itu, satu pohon kayu di dalam syurga. Setiap sujud dia akan akan ditumbuhkan, kata macam mana? Jadi kata macam mana? Satu pohon kayu dalam syurga. Sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan di dalam naungnya itu 100 tahun, kemudian tiada memutuskan ia akan dia. Maknanya pohon kayu dia ada dalam syurga milik dia tu, kalau seorang itu banyak nak habaq, banyak dah tu, 100 tahun berjalan, orang yang berkenderaan berjalan daripada awal kebun dia tu sampai 100 tahun tak habis. Maknanya banyak. Dalam 100, kita ada kebun kita besar ni, kita kata besar ni. Jadi bagi orang yang berpuasa, yang sujud pada bulan Ramadan siang dan malam, dia akan dapat satu pohon kayu. Pohon kayu ni pula banyak dan besar lah, kita katakan. Satu taman masuk tahun pertama 100 tahun berjalan tak habis lagi pokok hak kepunyaan dia tu. Macam tu. Dalam syurga memang ada macam tu, tuan-tuan kan. Tapi cerita dia, apakah yang kita lakukan untuk kita mendapatkan rahmat redha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga. Inilah peluang kita nak masuk dalam Ramadan ni, peluang untuk kita gandakan pahala amalan kita. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah, akhirnya akan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Yang dicerita sini hanyalah baru
sedikit, kecil, baru tak sikit lah kita kata. Ini cerita dia hak dalam syurga ni, mala ainun ra'at, mata pun tak pernah tengok waktu duduk dunia, wala uzunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas fikiran pun waktu kita duduk dunia ni, dengan nikmat yang akan kita terima besok bila duduk di syurga. Kita tak pernah terlintas, tak pernah terbayang. Kalau terbayang pun tak sama. Macam tadi kita cerita tadi pasal syurga, lagu tu, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kita dah nampak, bayang dah. Tapi yang sebenarnya adalah jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Kita duk nampak macam tu, macam ni. Kita duk dengar, oh macam tu, bunyi burung, bunyi apa semua kan dalam syurga. Besok masuk dalam syurga, kenyataannya, realitinya, nikmat yang kita terima dalam syurga itu tak ada langsung macam tak seperti yang mana kita bayangkan, kerana ia lebih hebat daripada itu. Wallahu a'lam. Allahumma adkhilna fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka itu doa kita lah, selalu yang kita doa kan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allahu ila khalqihi wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'azzibhu abada. Lillahi 'azza wa jalla fi kulli yawmin 1000 'atiqin minan nar." Saya baca cepat pasal kita pun dah ni dah tak banyak masa kan. Dan apabila ada pada malam permulaan malam daripada bulan Ramadan itu, maka menilik Allah Ta'ala kepada makhluknya. Pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala melihat kepada makhluknya. Dan apabila menilik ia kepada hambanya, bila tengok pada hamba, nescaya tiada menyiksa dia selama-lamanya. Kalau kita ni Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala ambil berat pada kita, maknanya kita akan selamat pada siksanya. Dan adalah bagi Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Bulan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, buka pintu syurga sebelah luasnya untuk hambanya masuk ramai-ramai. Dan Allah Ta'ala tutup pintu neraka supaya terhindar kita daripada api neraka. Inilah sebenarnya rahsia bulan Ramadan, rahsia berpuasa pada bulan Ramadan dan ibadat-ibadat yang lain yang kita nak kena pulut. Kurangkan sikit benda-benda, kurangkan benda-benda keduniaan, kurangkan benda-benda yang menyebabkan kita lalai, kita leka dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman min Ramadan illa zuwija zawjatan min al-huril 'ain fi khaymatin min durratin mujawwafatin mimma na'ata Allah 'azza wa jalla hurun maqsuratun fil khiyam." Dia punya hadis panjang. "Ala kulli mar'atin minhunna 70 hullatan laysa minha hullatun 'ala lawni al-ukhra." Ila akhir al-hadis. Kita terus tengok artinya lah tuan-tuan. Tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari di dalam khemah. Khemah ni bukan macam khemah kita duk fikir duk nampak tu kan. Bukan khemah macam tu, ataupun khemah kenduri. Daripada khemah ni sebut, di dalam khemah daripada mutiara yang berongga, iaitu daripada yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran dengan firman-Nya, hurum maqsuratun fil khiyam. Dalam surah Ar-Rahman disebut beberapa bidadari yang tersimpan, yakni yang berada di dalam beberapa khemah. Ini pun dia boleh cerita, kita boleh bayangkan dengan bayangan kira-kira kita, tapi yang sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan.
Dan adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain, dan memberi Allah baginya akan 70 warna bau-bauan yang tiada daripadanya di atas warna yang lain. Pakaian hebat, warna bauan pun hebat, semua hebat. Dan memberi Allah baginya 70 katil daripada manikam yang merah yang dipermata dengan mutiara. Bukan disadur, dilekat pula lagu tu dengan permata. Ceritanya hebatlah. Di atas tiap-tiap peratas katil itu 70 hamparan, dan di atas tiap-tiap hamparan itu beberapa bantal yang amat baik dan indah-indah. Kita tak pernah bayang, tuan-tuan. Macam mana cerita kan? Tapi masya-Allah, nikmat yang Allah Taala sediakan kita yang melaksanakan benar-benar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya puasa yang akan kita jalani kali ini insya-Allah. Dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh. Tu dia. Yang perempuan tu pun isteri tu pun banyak dah. Hak yang pengasuh ataupun dia punya pengiring, dayang-dayang, orang lagu tu lah, yang berkhidmat dengannya itu pun 70,000. Masya-Allah. Kita tak nak bayang. Yang berkhidmat bagi hajat perempuan itu, apa saja yang dihajati, ada pembantu-pembantu yang sedia untuk membantu untuk bawa mai kat dia. Dan ini raja di dunia pun tak boleh tara ni. Ini tiap orang pada kita, bayangkan berapa ramai yang akan masuk syurga nanti. Ini satu, kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran kebesaran apa nama ni, orang panggil alam al-alamin yang Allah Taala ciptakan itu. Kita nampak. Dan ada pula baginya 70,000 pengasuh perempuan yang lain berkhidmat akan hajatnya. Dan adalah diserta tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas, di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang didapat pada akhir tiap-tiap suatu daripada makanan itu akan lazat yang tiada didapat pada seumpama yang pada permulaannya. Maknanya makanan yang ada mai kat dia, mai lazat, hagi mai lagi sedap lagi, mai lagi sedap lagi. Dia bukan kurang. Kita duduk dunia ni, kita makan. Kalau kita lapar, kita makan, kita sedap lah. Lapar kan? Makan waktu lapar, sedap. Tapi bila dah kita makan, buat mai lah makanan yang sedap dah tu. Tapi kira kalau kita dah kenyang, tak ada rasa sedap, hilang lah rasa sedap. Pasal apa? Dah kenyang, tak ada harap bilangan. Dan di syurga tak macam tu. Makanan yang mai pada kita, mai satu hidangan sedap, mai lagi, dia tak kurang sedap, kita tambah lagi, mai lagi, tambah lagi. Makan tak macam kita, makan lagi, kuat arah kita di dunia ni. Itu pun tak sangka lah kita di dunia ni. Setiap hari keluar pergi makan kedai ni, atok kedai ni. Ataupun kalau di rumah tu, pandai masak kan, mana orang rumah pandai masak, isteri pandai masak tu, hari ni masak tu, hari tu masak ni, seronok tak kira lah kita. Kadang-kadang sampai lupa nak main masjid, lupa nak sembahyang. Makan punya makan, lejak dah waktu sembahyang. Baca. Itu kita dunia tu, tara dunia. Jadi kita kalau kata nak makan yang sedap-sedap di akhirat nanti, di syurga nanti, maka banyaklah kita nak kena berlapang dalam dunia ni. Kena berlapang. Banyak kelebihan dia. Ini kita sebutkan sikit lah, dan kita pun sebut dan takap mana dan. Kita habislah sikit-sikit hari ni. Dan memberi Allah Ta'ala akan suaminya akan seumpama yang demikian itu, suami pun dapatlah demikian itu, padahal ia duduk atas katil daripada manikam yang merah. Dia tak ada lah macam ni. Kita nak makan duduk rumah, kalau duduk atas katil, siapa ada omel kita atas katil, jadi kita sakit lah mai, pasal tak ada arah jalan. Tu pun ada juga. Baru ni mai kat saya minta
mengadu cerita macam mana ustaz tolong. Kan saya ni isteri lah. Saya sakit, laki tak tanya apa langsung. Sendirilah punya hal. Kadang-kadang terpaksa berjalan. Apa ni apa pegang dinding. Laki pun tak tahu dunia. Macam mana ustaz? Dia tak kata apa, tanya pun tak. Rupa-rupanya dia kata suami dia memang keluarga lagu tu. Mak sakit ke, pak sakit ke, anak sakit ke, lantak fikir hang. Tak boleh bagi manja dan sebagainya lah. Dia punya alasan. Itu dunia punya cerita. Di akhirat, di syurga tak macam tu. Duduk atas katil sedap-sedap, duduk atas sofa sedap-sedap, panggil lah. Niatnya nak apa makanan sebut je, dia sampai kepada kita. Masya Allah, kita pun tak tahulah macam mana hebatnya besok dalam syurga. Jadi benda-benda kadang benda sam'iyat yang kita tak nampak. Kalau tak mengaji, kalau tak ambil tahu, tak tahulah benda-benda lagu ni. Kita duk kalik dengan dunia kita lah. Inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu, iaitu lain daripada balasan yang diberikan baginya dengan amal yang diperbuatnya di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadan itu daripada kebajikan. Mana cerita ni Allah Ta'ala bagi sampai kita puas sepuas-puasnya. Duduk dalam dunia ni banyak mana pun yang kita dapat takkan puas dunia ni. Tapi di akhirat sana habis kita kata. Masya-Allah. Itulah ialah tempat orang yang beriman di sana. Jadi cuma lah ni kita tak nampak. Lah ni kita tak tahu, kita tak rasa. Jadi benda-benda ginilah kita nak kena mengaji, kena tengok dalam Quran pun sebut banyak cerita tentang syurga dan banyak juga cerita tentang neraka. Kan kalimah neraka, kalimah syurga dalam Quran itu seimbang. Ini yang pelajaran yang kita kena ajak orang-orang manusia. Ni bukan takat umat Islam, khususnya umat Islam lah, ajak tentang ada syurga dan neraka. Lah ni orang bila tak peduli tentang syurga dan neraka, maka dia boleh buat apa sahaja. Berlakulah macam-macam, akhirnya rosak dunia. Rosak dunia dia, rosak akhirat dia. Dan banyak lagi lah tuan-tuan yang ada hadis yang disebutkan di sini, yang kita hanya mampu sebut beberapa sahajalah untuk pada malam ini. Insya-Allah. Jadi boleh dengarlah tuan-tuan. Lah ni tak kisah sangat dah. Mau kan tak mau saja. Buka YouTube tu macam-macam ustaz duk cerita. Jangan salah ustaz ya. Ada salah ustaz, jam kata. Salah ustaz pun pasal ada macam-macam. Ada macam-macam. Jadi tuan-tuan rujuklah para ustaz. Mana nak tengok ni boleh tak? Ni boleh tak? Kalau kata nak tengok macam ustaz Pak Zahar Idrus, okey. Ustaz, kalau kata di Indonesia, kalau saya selalu ustaz apa nama Buya Yahya. Itu yang boleh kita buat rujukan. Ada ramai lagi Syekh Nuruddin contohnya, Syekh Nazrul Nasir, ni baru buka pondok di Pedu beberapa orang, dan ada beberapa orang juga tuan-tuan duk dengar fatwa depa, duk dengar depa punya ni jam. Itu pun kena hati-hati juga tuan-tuan yang dunia tanpa sepadan ni. Jadi kena berhati-hati, mudah-mudahan Allah Taala lorongkan kita di dalam sentiasa dapat istiqamah di jalan yang lurus, dan kita faham Al-Quran, kita faham agama, kita faham hadis ini dengan cara, dengan jalan yang betul. Macam-macam isu baru ni, isu Ustaz Muhadir Joy, Muhadir Joy ke apakah nama Joy sebut dia pun Ustaz Muhadir kan, tentang pasal jimat di siang hari. Ramailah macam-macam apa nama ni isu tentang itu, nak kena perjelas pula pasal jimat pada bulan siang, bulan Ramadan. Ada satu puak ni ada tibai dan hentam lah apa ustaz ni dia ajak cara macam mana nak jimat pada siang Ramadan pula dah, padahal tak macam tu pun. Depa silap faham, kadang dengar sekerat ataupun silap faham. Itu masalah. Itulah masalah umat pada kita pada hari ini. Kadang-kadang hak mengaji satu duduk rasa macam dah ada 10 kadang.
Dia mengaji setahun, dia boleh salah, dia boleh tikai, dia boleh cerita pasal orang yang mengaji lebih lama daripada dia. Akhir zaman, orang akhir zaman, tanda akhir zaman, tanda kiamat ialah antaranya orang akhir zaman yang terdahulu duduk di zaman lewat macam kita lah ni, dia boleh salahkan, dia boleh petikai, dia boleh perendah, dia boleh pelekeh, dia boleh perhina orang dulu, terutamanya para ulama. Dia boleh pelekeh Imam Syafi'i, dia boleh pelekeh Imam Ghazali dan sebagainya. Itu zaman kita hari ini tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kita di dalam jalan yang lurus, Islam yang sebenar, pemahaman Islam pun yang benar. Ada orang yang Islam tapi dia pilih orang lain. Jadi cukup takat itu tuan-tuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa paling penting kalau dalam kita nak tanya masalah-masalah agama, kita ada jabatan mufti. Itu nombor satu. Nombor satu, mufti setiap negeri dia tak sama. Mungkinlah dia mungkin berbeza, tapi kita ada mufti Kedah, duduk dalam Kedah, kita mufti Kedah lah. Barulah elok, bagus. Kalau tidak ke jenuh duk kelai tengok bila masuk dalam Ramadan ni 8-20 kelai pula. Macam-macam. Wallahu a'lam. Sekian tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.